Solat ketika sakit. Tajuk solat ketika sakit akan dibentangkan oleh 4 orang ahli kumpulan, iaitu Linda binti Rusli, Pirawati binti Firman, Nur Sahrinawati binti Sabrang, dan Nur Fatihah binti Baba. Apa itu solat ketika sakit? Solat ketika sakit ialah menunaikan solat mengikut keupayaan kerana kesulitan yang menghalang daripada menunaikan solat fardu seperti biasa. Selain itu juga, Islam membenarkan orang sakit bersembahyang mengikut kemampuan. Dalam pada kita sihat-sihat, kadang-kadang kita akan ditimpa dengan sedikit ujian, iaitu sakit. Maka, fiqh Islam menerangkan kepada kita bagaimana kita perlu melaksanakan solat dalam keadaan kita tidak mampu berdiri. Berdiri dalam 5 solat fardu adalah diwajibkan, dan kewajiban ini merupakan salah satu dari rukun solat yang tidak diperselisihkan lagi di kalangan mana-mana ulama sepanjang zaman. Dalam kita bersolat, ada kalanya kita tidak mampu melakukan solat dalam keadaan biasa. Contohnya, kita berkemungkinan diuji dengan keadaan sakit seperti demam, pening, sakit kaki, dan sebagainya. Jadi, pilihan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita sama ada melakukan solat dalam keadaan duduk ataupun baring. Dalil pensyariatan: Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Maksud hadis dari Imran bin Hashim radhiyallahu anhu telah berkata, adalah aku menghidap buasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW dari hal solat. Maka Rasulullah SAW bersabda, solatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika kamu tidak mampu, hendaklah kamu duduk. Jika kamu tidak mampu untuk duduk, maka hendaklah kamu mengiring. Syarat sah solat ketika sakit adalah Islam, ruku, berakal, menghadap kiblat, menutup aurat, dan mengetahui waktu solat. Sebab kita diwajibkan solat ketika sakit, yaitu yang pertama, solat merupakan ibadah terpenting dalam Islam. Yang kedua, solat boleh mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Yang ketiga, solat sebagai penawar kepada sakit. Dan yang terakhir adalah mengharapkan pertolongan daripada Allah ketika susah dan senang. Hadis Rasulullah SAW bersabda, solat itu adalah tiang agama Islam. Maka, sesiapa yang mendirikan solat, dia telah menegakkan agama, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agama. Oke, seterusnya, cara solat ketika sakit. Cara solat ketika sakit terbahagi kepada 4 komponen, yaitu solat secara duduk, solat secara baring, solat secara isyarat kelopak mata, akhir sekali solat secara dalam hati. Seterusnya, solat sambil duduk. Solat sambil duduk dalam keadaan duduk adalah seperti duduk antara 2 sujud. Selain itu, menghadap kiblat. Seterusnya, niat, takbir, sujud, dan duduk tahiyat awal adalah sama seperti solat biasa. Solat yang ketika sakit ni dia semua sama dengan solat biasa, cuma keadaan yang membezakan. Seterusnya, rukun dilakukan dengan menundukkan kepala sehingga kedudukannya bertentangan dengan tempat sujud. Seterusnya, iktidal pula dilakukan dengan mengangkat kepala tegak semula. Akhir sekali, sujud seperti biasa. Namun, jika tak mampu, bolehlah dengan menundukkan kepala rendah sedikit daripada tunduk ketika rukuk. Seterusnya, solat baring terbagi kepada 2, iaitu solat baring mengiring. Solat baring mengiring di atas rukuk kanan. Seterusnya, muka dan dada menghadap kiblat. Seterusnya, rukun dan sujud dilakukan dengan cara menunjukkan isyarat kepala. Tundukkan kepala semasa rukuk, sementara sujud dilakukan dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada ketika rukuk. Akhir sekali, jika tidak mampu, bolehlah menggunakan isyarat mata bagi rukuk, manakala sujud dengan menutup mata. Selain itu, solat baring menelentang pula.
baring menelentang dan kakinya diluruskan ke arah kiblat. Selepas itu, tinggikan sedikit kepala dengan menggunakan bantal atau seumpamanya seperti muka menghadap kiblat. Seterusnya, rukuk dan sujud dengan isyarat kelopak mata seperti dalam suasana solat mengiring di atas. Sama juga dia macam solat menelentang. Okey, seterusnya, jika tidak terdaya, bolehlah rukuk dan sujud dengan cara lintasan, menggunakan niat di hati dengan mengingati setiap perbuatan dalam solat. Akhir sekali, tangan diangkat seperti biasa ketika takbir. Jika tidak berdaya, memadai dengan ucapan Allahu Akbar sahaja. Solat secara melakukan kelopak mata. Solat secara melakukan kelopak mata ialah berada dalam keadaan berbaring sambil terlentang. Seterusnya, kaki mengalah ke arah kiblat. Akhir sekali, rukuk dilakukan dengan menggerakkan kelopak mata, manakala sujud pula dilakukan dengan memejamkan mata. Akhir sekali, solat secara dalam hati. Okey, solat secara dalam hati menggerakkan ingatan di dalam hati menurut tertib solat. Tayamum. Tayamum ialah menyapu debu ke muka dan kedua tapak tangan hingga ke siku. Tayamum dari segi syarak ialah menggunakan tanah yang suci ataupun bersih seperti debu dan pasir. Tayamum ini dilakukan hanya untuk keadaan darurat jika seseorang ingin solat dan mengambil air wuduk tetapi di kawasan mereka tidak terdapati air sedikit pun dan seseorang itu dikehendaki untuk mengambil tayamum. Tayamum ini hanya disapu kepada dua bahagian anggota badan iaitu muka dan kedua tangan hingga ke siku. Dan tayamum hanya dilakukan selepas azan berkumandang. Jika terdapati seseorang mengambil tayamum sebelum azan berkumandang, tayamum tersebut boleh batal. Syarat tayamum. Syarat yang pertama ialah sulit menemukan air. Sebagai contoh, seorang yang bernama Alini hendak melakukan solat dan mengambil air wuduk terlebih dahulu. Tetapi, jika beliau hendak mengambil air wuduk, air tersebut tiba-tiba terputus ataupun bekalan air mereka tiba-tiba terputus dan keadaan itu adalah keadaan darurat dan beliau hendaklah mengambil tayamum sebagai air wuduk. Syarat yang kedua ialah menggunakan debu yang suci. Debu yang suci ialah pasir ataupun tanah. Tetapi kebanyakan ulama-ulama mengambil tayamum menggunakan pasir yang dijual di toko-toko Islam, yang terdapat di toko-toko Islam, seperti gambar yang saya paparkan. Syarat yang ketiga ialah mengetahui tata cara tayamum. Kebanyakan mereka di luar sana tidak mengetahui tata cara mengambil tayamum. Seperti yang saya bilang tadi di slide yang pertama, tayamum hanya dilakukan untuk dua bahagian anggota badan. Yang pertama ialah muka dan kedua ialah kedua belah tangan hingga ke siku. Syarat yang keempat ialah tayamum hanya boleh dilakukan dalam solat. Seperti yang saya terangkan tadi, tayamum hanya boleh dilakukan selepas azan berkumandang. Tayamum tidak boleh dilakukan sebelum azan berkumandang, kerana tayamum yang dilakukan sebelum azan berkumandang adalah batal. Dan syarat yang terakhir ialah mengetahui arah kiblat sebelum mengambil tayamum. Rukun dalam tayamum. Yang pertama ialah niat. Niat sebelum bertayamum ialah nawaitu tayammuma listibahatis sholati faradul lillahi ta'ala. Artinya ialah aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan solat kerana Allah Ta'ala. Setelah berniat, terus menyapu muka dengan debu tanah dan kedua-dua tangan hingga ke siku. Yang pertama, tepuk dua tangan ke atas debu dan buang debu ke arah yang lain. Sapu kedua telapak tangan pada seluruh wajah dan bersihkan tangan. Yang kedua, tepuk dua tangan ke atas debu pada kali kedua, sisihkan
dan sapu tangan kanan dari belakang tapak tangan kanan dengan 4 perut jari tangan kiri dari hujung jari hingga naik ke siku. Dan yang ketiga, lakukan cara yang sama dengan cara yang kedua tetapi berlawanan, yaitu menyapu tangan kiri dari belakang tapak tangan dengan 4 perut jari tangan kanan dari hujung jari hingga naik ke siku. Seterusnya, hikmah ruqyah ketika salat. Pertama sekali, membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang akan hambanya. Kedua, ianya menunjukkan bahawa agama Islam ialah agama yang mudah. Ketiga, supaya umat Islam dapat menunaikan kewajipan mereka dalam sebarang keadaan sekalipun. Seterusnya ialah sebab kewajipan solat walaupun ketika sakit. Pertama sekali, solat merupakan ibadat terpenting dalam Islam. Jadi tidak heranlah mengapa ia wajib ditunaikan walaupun dalam keadaan sakit. Seterusnya ialah mencegah seseorang daripada melakukan suatu perkara yang menjurus ke arah kemungkaran. Ketiga ialah solat sebagai penawar kepada sakit. Keempat, mengharapkan pertolongan Allah ketika susah dan senang. Kelima, hidup dan mati dalam iman. Disebabkan itu, kita wajib melakukannya. Seterusnya ialah perbezaan ruqyah solat ketika sakit dan ruqyah solat ketika bermusafir. Pertama sekali, ruqyah solat ketika sakit. Keadaan solat dilakukan mengikut keupayaan penyakit yang dialami oleh seseorang itu, sama ada ianya dilakukan secara duduk, berbaring mengiring, atau melentang, isyarat kelopak mata, atau isyarat hati. Tempo pelaksanaan ruqyah solat tersebut ianya dilakukan dalam keadaan sakit sahaja. Seterusnya yang kedua, ruqyah solat ketika bermusafir. Ruqyah solat ketika bermusafir boleh dilakukan secara jamak kasar atau kedua-duanya sekali. Ianya harus dilakukan secara sempurna. Tempo pelaksanaan ruqyah solat ketika bermusafir ialah sama ada berada dalam keadaan bermusafir. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.